Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini berkait dengan skandal rasuah di Sabah. Hari ini diterangkan oleh Fahmi bahwa polis minta MC-MC arah Malaysia kini padam video adun didakwa rasuah. Ada netizen dan pengulas politik mula tertanya, kenapa ini berlaku? Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menafikan dia mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk meminta Malaysia kini supaya segera mengeluarkan artikel dan video berkaitan skandal rasuah yang didakwa berlaku di Sabah. Sebaliknya, Fahmi berkata, permintaan kepada MCMC itu dibuat oleh pihak polis. Permintaan ini dibuat oleh PDRM bagi mengelakkan gangguan kepada siasatan yang sedang berjalan. Bukan daripada saya atau timbalan saya, Teo Ni Ching, kata jurucakap kerajaan itu kepada Malaysia Kini. Malaysia Kini sedang berbincang dengan peguam berhubung permintaan MC-MC tersebut. Permintaan itu berkaitan video memaparkan adun tempasuk Arsyad Bestari yang mengadu mengenai projek 70 juta ringgit yang telah disekat dan menyalahkan pasukan lama yang terdiri daripada Menteri Kewangan Sabah, Masidi Manjun. Dalam surat bertarikh 16 November, MCMC menyatakan bahawa artikel dan video tersebut boleh mengganggu siasatan polis berkaitan ugutan bunuh terhadap pemberi maklumat berkenan serta menjejaskan keselamatan dan privasi individu berkenan. Video itu merupakan salah satu daripada 4 video yang disiarkan oleh Malaysia Kini. MCMC tidak menyebut mengenai rakaman lain. Semalam, Arsyad mendakwa video tersebut telah disunting dengan niat jahat dan dia bercakap secara sarkastik dan berseloroh dengan pemberi maklumat tersebut yang disyaki mempunyai niat tidak jelas. Pada 12 November lalu, Malaysia Kini melaporkan bahawa pemberi maklumat tersebut telah membuat laporan polis berhubung ancaman bunuh yang diterimanya menerusi panggilan daripada nombor luar negara berserta gambar ugutan. Saudara-saudara sekalian, isu ini makin panas dan makin hebat. Sekarang ini, persoalannya ialah, adakah Malaysia kini akan patuh kepada arahan yang dinyatakan ini, iaitu arahan dari pihak polis untuk menurunkan ataupun mengeluarkan artikel dan video berkenaan skandal rasuah yang didakwa berlaku di Sabah ini. Adakah keperluan untuk Malaysia kini segera mengeluarkan artikel itu? Kerana kata Fahmi Fadzil, permintaan yang dibuat oleh PDRM itu dilakukan bagi mengelakkan gangguan kepada siasatan yang sedang berjalan. Beliau juga telah menyatakan bahawa bukan MC-MC ataupun bukan timbalan beliau yang memohon supaya Malaysia kini atau mengarahkan supaya Malaysia kini segera mengeluarkan artikel itu. Bukan MC-MC tetapi PDRM, kata Fahmi Fadzil. Dan yang lebih mengejutkan kita, dalam laporan itu hanya satu video yang dikatakan diarahkan, dikeluarkan daripada artikel, iaitu video memaparkan adun tempasuk Arsyad Bestari yang mengadu mengenai projek 70 juta ringgit yang telah disekat dan menyalahkan pasukan lama yang terdiri daripada Menteri Kewangan Sabah, Masidi Manjun. Hanya video itu, rakaman itu. Video itu merupakan
Salah satu daripada 4 video yang disiarkan oleh Malaysia Kini, MCMC tidak menyebut mengenai rakaman video yang lain. Dalam surat bertarikh 16 November, MCMC menyatakan bahawa artikel dan video tersebut boleh mengganggu siasatan polis berkaitan ugutan bunuh terhadap pemberi maklumat berkenaan serta menjejaskan keselamatan dan privasi individu berkenaan. Adakah Malaysia Kini akan menurunkan artikel itu? Kita tunggulah nanti. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar mula timbul. Perlukah Dewan Undangan Negeri Sabah diumumkan bubar? Kedua, perlukah tuntutan Haji Jinor, Sahelmi dan juga adun-adun di Sabah yang lain letak jawatan? Ada netizen mula membandingkan apa yang berlaku di luar negara seperti Jepun dan Korea. Apabila ada skandal-skandal besar yang melibatkan kepimpinan negara tersebut, netizen atau rakyat mula meminta supaya pemimpin besar seperti Presiden, Perdana Menteri mengundurkan diri atau berehat dulu daripada politik supaya siasatan dapat dibuat dengan lebih mudah dan tanpa ada rasa takut. Mereka membandingkan dengan Jepun dan Korea. Mereka kata, netizen dan pengulas kata, kalau di Korea atau Jepun mereka akan berehat sementara atau bercuti sementara atau letak jawatan terus bagi memberi laluan kepada siasatan dibuat. Sama ada bersalah atau tidak, mereka akan berehat atau bercuti dan letak jawatan untuk memberi laluan supaya siasatan dapat dibuat lebih telus, lebih berani dan tanpa ada campur tangan kuasa daripada mana-mana pihak. Itu andaian dan juga itu perbandingan yang dibuat oleh netizen dan juga apa yang sedang melanda politik di Sabah. Mereka mengambil semua itu, mereka membuat memberikan pendapat seperti itu kerana salah satu pendedahan paling panas sekarang ini ialah apabila Jonty Inggihon, iaitu bekas CEO Sabah Mineral Management SMM Sdn Bhd, telah pun menyatakan bahawa beliau mempunyai bukti Haji G menggunakan kuasa salah guna kuasa dan menafikan wujud pakatan. Beliau dengan berani juga mengatakan bahawa beliau ada bukti, iaitu minit mesyuarat Lembaga Pengarah SMM, nota penerangan bercetak kepada Ketua Menteri daripadanya dan pesanan teks daripada Ketua Menteri. Dengan pendedahan semua bukti yang disimpan dengan selamat ini oleh seseorang di suatu tempat, kata Jonty, dan beliau juga berjanji sanggup untuk menyerahkannya kepada SPRM, netizen mula menyatakan, kata mereka, ini sudah jadi satu indikator atau satu faktor penyebab yang boleh mendorong Ketua Menteri Sabah dan juga 8 adun yang lain untuk diberikan cuti sementara. Cuti sementara ataupun berehat sementara siasatan dibuat, kata mereka. Ini supaya ketelusan dapat dibuat, kata netizen lagi. Namun ada lagi satu pihak mengatakan bahawa mereka membandingkan politik di Jepun dan Korea dengan politik yang ada di Malaysia dan juga di Sabah. Mereka kata politik di Korea dan di Sabah itu politiknya sudah matang. Politik di sana tidak berunsur fitnah. Politik di Korea, kata pengulas politik dan netizen, khususnya penyokong GRS, menyatakan bahawa politik di Korea dan di Jepun sukar untuk melihat fitnah bertaburan. Mereka kata di sana mereka hanya bercakap dengan fakta dan data. Mereka malu kalau kedapatan memfitnah. Mereka malu kalau kedapatan hanya bercakap berdasarkan hearsay ataupun berita-berita kabar angin.
Mereka tidak berani pun membawa kabar angin dalam parlimen, dalam Dewan Rakyat. Mereka tidak berani pun bercakap menuduh seseorang tanpa ada bukti yang kukuh. Tapi dalam politik di Malaysia, khususnya juga di Sabah, politik fitnah, politik cerita, politik tabur fitnah, politik buat-buat cerita hearsay, hanya kabar angin, sudah jadi kebiasaan. Menjadi duri dalam daging seperti darah yang mengalir dalam politik di Sabah khususnya. Banyak sekali cerita-cerita kabar angin, banyak sekali fitnah bertaburan, khususnya di seluruh politik Malaysia. Jadi itu sebabnya ada penganalisis politik, pengulas politik dan juga pengikut-pengikut penyokong JRS menyatakan, mendesak supaya Haji Nur dan 8 adun yang lain jangan sekali-kali meletakkan jawatan. Tidak boleh letak jawatan apalagi bersyuting, kerana tindakan itu pasti akan dispin pula, diguna pakai salah guna pula oleh penyokong pembangkang. Kata mereka, jangan-jangan nanti akan dispin lagi pula, mereka akan cakap pula bahawa dengan itu akan dianggap Haji Jinur dan 8 yang lain mengaku telah pun bersalah pula. Itu yang paling menakutkan. Jadi mereka kata tak perlu letak jawatan. Kerana di Malaysia, di Sabah ini, politik berunsur fitnah sudah menular dan menjadi barah, penyakit yang sukar disembuhkan. Belum lagi cerita tentang cara modus operandi untuk menjatuhkan lawan. Ada yang menjatuhkan lawan, dia tidak peduli apa caranya. Yang penting niatnya. Niatnya mau menjatuhkan sang lawan, seteru politik, dengan apa cara sekalipun digunakan. Penipuan, memfitnah, cerita-cerita dongeng dan sebagainya. Jadi adakah cerita ini cerita dongeng? Drama politik Sabah ini cerita dongeng. Kerana salah satu indikatornya yang menjadi alasan penyokong Haji G bahawa ini ialah cerita fitnah ialah kenapa John T masih tidak membawa maklumat, dokumen, data ataupun bukti kukuh yang beliau miliki itu. Kalau betul dia ada minit mesyuarat, nota penerangan dan pesanan teks itu, kenapa tidak dia terus datang ke SPRM hari ini atau kemarin? Kenapa perlu hanya bermain drama di media sosial? Kenapa? Itu makin lama, makin berpanjangan, makin membasuh otak rakyat Sabah. Kata Haji G, ini akan membuatkan menanam rasa kebencian kepada rakyat Sabah untuk menentang kerajaan. Jadi, adakah sengaja dipanjang-panjangkan drama ini supaya kesannya itu lebih panjang? Apa pula pendapat kamu semua? Sekian dulu untuk kali ini. Tinggalkan komen Anda.